Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Liverpool, yang mana MU berjaya menang 2-1 pada perlawanan ni. Nampaknya Liverpool masih lagi tak dapat sebarang kemenangan dalam 3 perlawanan pertama mereka di EPL, dan itu adalah rekod yang terburuk untuk Jurgen Klopp apabila gagal untuk meraih sebarang kemenangan dalam 3 perlawanan pertama. Jadi tahniahlah untuk MU sebab memang deserve untuk menang pada perlawanan semalam. Bahkan apa yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam, sebenarnya Liverpool punya taktikal ataupun corak permainan sebenarnya telah mula dibaca oleh pihak-pihak lawan, yang mana mereka cuba untuk membuat offside trap, bermain dengan line defensif yang sangat tinggi, dan mereka cuba untuk menerapkan pressing yang tinggi menggunakan mereka punya fullback. Tetapi nampaknya pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan dalam EPL dah mula untuk membaca taktikal yang digunakan pakai oleh Jurgen Klopp apabila mereka berjaya untuk memaking bas ataupun lebih senang bermain dengan low block dan melakukan counter attack sahaja, terutamanya di kawasan Trent Alexander-Arnold yang sering expose. Di situlah sering terdedah akibat Arnold tidak mempunyai defensive style yang bagus, tetapi daripada segi attacking play beliau baguslah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Manchester United. Apakah perkara positif yang saya suka tentang Manchester United ni? Yang pertama adalah tentang back four mereka, iaitu di bahagian centre back gandingan Lisandro Martinez dan juga dengan Varane, yang mana kedua-dua player ni nampaknya memberikan impak yang sangat-sangat positif kepada bahagian pertahanan MU dalam mengekang asakan daripada pasukan Liverpool. Dan Martinez bagi saya boleh diletakkan sebagai man of the match untuk perlawanan ni, apabila beliau dengan mudahnya pada perlawanan ni menjadi hero apabila melakukan goal line clearance, apabila Bruno cuba nak menjaringkan gol sendiri. Daripada segi interception, blocking, semua boleh dikatakan memang untuk Martinez pada perlawanan ni beliau sangat cemerlang. Bahkan untuk perlawanan ni di bahagian left, sebab dia adalah left centre back, yang mana beliau juga banyak cover tempat Malaysia untuk memberi backup dan juga support kepada Malaysia yang beraksi di kiri, yang mana kita boleh tahu Salah beraksi di bahagian kanan Liverpool akan bertemu dengan Malaysia kan. So memang kita boleh nampak lah Martinez sering backup Malaysia sekiranya bahagian Malaysia terekspos oleh gerakan serangan daripada Salah ataupun daripada Alexander-Arnold. So dia cepat baca game, yang mana bila Salah tolak bola je ke depan, ada ruang kosong, Martinez boleh pergi clear, intercept, baca. So Martinez boleh dikatakan antara the best player dalam perlawanan ni, dan saya akan bagi man of the match kepada beliau lah. Dan gandingan beliau dengan Varane nampaknya telah mengukuhkan lagi lah kedudukan pertahanan MU untuk jadi lagi solid pada perlawanan ni. Boleh dikatakan the best duo buat MU buat masa sekarang adalah gandingan Varane dan juga Martinez. Manakala untuk bahagian fullback pasukan MU, iaitu Malaysia di bahagian kiri, saya mulakan, yang mana boleh saya katakan Malaysia pada perlawanan ni beliau berjaya untuk memastikan yang Muhammad Salah tak boleh nak bergerak bebas, senang cerita duduk dalam poket lah, yang mana kita boleh tengok lah Salah mengalami kesukaran untuk bergerak bebas di bahagian kiri pasukan MU. Bahkan Malaysia berjaya untuk menyekat dan juga memberi tekanan yang sangat tinggi kepada Salah. Bahkan bukan kepada Salah sahaja, dia juga telah memberikan masalah kepada Arnold untuk membantu Salah di bahagian kanan pasukan Liverpool lah. So benda tu memang nampak solid gila. Malaysia memang patut dapat first 11 lepas ni, dan dia patut diberi peluang yang lebih baik lah. Dan manakala untuk Dalot belah kanan, bagi saya dia sebenarnya mengalami kesukaran daripada segi membantu ataupun menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Luis Diaz. Tetapi secara overallnya first half memang boleh dikatakan Dalot bekerja dengan keras, dia mempunyai work rate yang bagus, dia berjaya follow up, memang dia tak bagi ruang langsung kepada Luis Diaz untuk melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Kita tahu Luis Diaz adalah seorang player yang suka cut in dan suka untuk buat kebal dan sebagainya, tetapi untuk game ni memang Dalot follow dia rapat lah, memang bagi tight marking, dia block space untuk Diaz tak ada ruang untuk melakukan shooting dan sebagainya. So memang bagi saya back four pasukan MU untuk perlawanan ni mereka beraksi dengan sangat cemerlang, berdisiplin. Tanpa Maguire nampaknya MU punya pertahanan lebih bagus dan lebih berkeyakinan untuk bermain dengan lebih baik. Malaysia, Martinez,
Varane dan juga Dalot. Empat player ni bermain dengan sangat bagus. Dan untuk goalkeeper David De Gea, bagi saya untuk game ni dia nampak lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan Varane dan juga Martinez. Bahkan dia lebih yakin dalam pemenggagan bola, dia lebih yakin untuk supply bola terus ke hadapan. Sebab apa? Sebab dia tahu Maguire tak ada, so dia boleh bermain dengan relax dan santai. So bagi saya memang back 4 MU pada peluang ni padu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap pada peluang ni, MU sebenarnya bermain dengan transisi yang bagus. Yang mana kita boleh tengok MU bermain dengan counter attack untuk gol yang kedua daripada Rashford. Sebenarnya MU bermain dalam sistem double pivot. Tetapi untuk kali ini, sistem double pivot yang diguna pakai oleh pasukan MU nampaknya betul-betul berhasil. Apabila gandingan Eriksen dan juga McTominay, mereka tidak membuat simple mistake. Bahkan salah seorang daripada mereka pun tak banyak involve untuk bergerak lebih ke hadapan ataupun lebih ofensif ke hadapan. Mereka berdua sangat-sangat berdisiplin dalam menjaga line mereka dan berjaya untuk bermain dengan lebih deeper untuk membantu bahagian pertahanan dengan meneutralkan bahagian tengah pasukan Liverpool yang pada dasarnya tak hidup pun. Dan yang paling saya suka tentang Eriksen dan juga McTominay ni, mereka tahu yang Liverpool ada advantage daripada segi melakukan high pressing dan sebagainya. Tetapi mereka bijak untuk membaca gerakan yang dicipta oleh pasukan Liverpool, yang mana mereka lebih suka untuk cover up di bahagian wide area, dan di bahagian tengah boleh dikatakan mereka suka untuk challenge the second ball. Mereka takkan challenge first ball daripada Liverpool, sebab mereka tahu kalau challenge first ball untuk Liverpool, mereka akan membiarkan ruang kosong di bahagian tengah. So kebanyakannya pemain-pemain MU untuk bahagian tengah, iaitu Eriksen dan juga McTominay, mereka lebih bersabar dan cuba untuk challenge the second ball untuk rampas bola daripada Liverpool. Dan disebabkan itulah mereka bermain lebih deep ke bahagian pertahanan untuk backup pertahanan, sebab mereka nak tutup ruang supaya pemain-pemain Liverpool tak boleh nak exploit ataupun masuk dalam D-box pasukan MU pada perlawanan semalam lah. So memang Eriksen, McTom adalah dua gandingan yang bagus dan mereka berdisiplin untuk perlawanan ni, menyebabkan Liverpool tak boleh nak buat apa-apa sangat untuk masuk ke dalam D-box pasukan MU. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila berbicara tentang MU ni, apa yang saya minat adalah tentang bagaimana mereka melakukan transisi counter attack. Saya ambil contoh gol yang kedua, yang mana kita tahu bila mana counter attack, memang kita tahu Liverpool ketika menyerang mereka akan bermain dengan defensive line yang tinggi untuk memastikan yang mereka boleh buat offside trap. Tetapi kita boleh tengok bagaimana MU apabila berjaya untuk mematahkan serangan daripada Liverpool, mereka akan overload pemain-pemain MU di bahagian kiri ataupun di bahagian kanan Liverpool lah. Yang mana bahagian kanan Liverpool ni adalah Trent Alexander-Arnold, yang mana bila Arnold ni naik, dia takkan cover dah dia punya posisi di bahagian kanan tu, dan banyak ruang kosong di bahagian tersebut. Maka dari situlah MU banyak menggunakan serangan di bahagian kanan Liverpool untuk exploit ataupun untuk tembusi bahagian pertahanan Liverpool. Sebab memang mereka tahu kelemahan Liverpool adalah Arnold, yang mana Arnold tidak mempunyai defensive style ataupun dia punya defending shape agak kurang, dan dia punya recovery phase pun agak kurang. So memang kita tak nafikan Arnold adalah the best right back yang boleh untuk membantu serangan dengan baik, tetapi dia mempunyai kelemahan yang ketara daripada segi bertahan. So MU gunakan ruang tersebut untuk melakukan counter attack, dan gol pertama pun hasilnya daripada bahagian Arnold juga. So benda-benda macam ni lah secara simpelnya MU berjaya untuk adaptasi dengan baik lah untuk pasukan MU pada perlawanan ni. Bahkan untuk perlawanan ni yang seterusnya, apa lagi boleh saya cakap, Rashford is back lah. Untuk perlawanan ni Rashford bermain dengan sangat cemerlang bagi saya, dengan satu gol, dengan beberapa gerakan yang menarik. Elanga pun waktu first half dia agak aktif. Sayanglah ada satu percubaan kena tiang, tetapi akhirnya berjaya dapat satu assist. Dan untuk Sancho, bagi saya Sancho is the cleverest player dalam padang. Apabila dia berjaya untuk acah dulu, buat fake shoot untuk pasukan MU, yang mana dia berjaya tipu Milner, dia berjaya tipu Alisson. Alisson terlalu react dengan cepat, dan Virgil van Dijk ball watching memang gol je lah. Van Dijk kena rasuk daripada roh Maguire
je kot. Sebab apa? Sebab dia ball watching je gol Sancho tu kan. Kesian. Tapi Alisson pun sama, dia react terlalu cepat sehingga Sancho boleh buat fake shot. So Sancho memang antara cleverest, antara pemain yang paling bijak lah dalam padang. Dan untuk sub yang mana MU bawa masuk Martial, yang mana kemasukan Martial sebenarnya adalah satu benda yang positif untuk MU. Apabila kemasukan Martial, dia memang dah baru fit, tetapi gameplay dia berjaya untuk bully Van Dijk dan sebagainya. So bagi saya overall game MU punya transisi daripada counter attack memang bagus. Mereka punya defense department memang solid. Untuk tengah mereka memang solid. Cumanya kelemahan MU paling ketara, ataupun boleh saya katakan bukan kelemahan lagi, maafkan saya tak masuk lagi kelemahan. Benda yang paling best saya faham tentang MU adalah MU belajar daripada 2 game yang sebelum ni, yang mana 2 game sebelum ni MU mempunyai masalah daripada segi build up play secara ringkas ataupun secara daripada bawah, ataupun lebih kepada short build up play secara pendek lah untuk build up play, and bermula pada De Gea kepada Maguire dan sebagainya. Tetapi untuk game ni nampaknya MU telah belajar daripada kesilapan tersebut, yang mana mereka tahu mereka tak boleh nak start the build up daripada bawah, mereka tak boleh nak short build up. So apa yang mereka lakukan adalah apabila dapat goal kick dan sebagainya, mereka akan terus bermain dengan long ball untuk mencari player-player MU di bahagian hadapan. So dengan itu, maka Liverpool buat high pressing pun Liverpool takkan dapat bola, sebab MU lebih suka untuk supply bola ke hadapan, bermain dengan lebih simple dan direct. So high pressing yang dilakukan oleh Liverpool pun maka tak akan jadi apa-apa lah, sebab MU tak pegang bola dengan lama, dia pegang bola jap je, lepas tu hilang. Jadi itu yang saya suka lah tentang MU semalam. So kekurangan MU waktu mereka bawa masuk Fred, yang mana kemasukan Fred sebenarnya bagi saya dia bagus lah daripada segi defensif, tetapi daripada segi transisi ketika melakukan counter attack, dia banyak buat misplaced passing, yang mana dia passing kat orang yang tak tepat, dia boleh buka kat orang lain, dia buka kat orang lain. Antara satu situasi tu dia dapat bola, dia buat terupah kepada Eriksen kot, dia buat terupah kepada Eriksen kan. Benda tu macam hambiang betul Fred hang buat terupah ke Eriksen kan. Jadi benda tu masih lagi perlu diperbaiki lah untuk MU kan. Tetapi untuk overall game MU solid untuk perlawanan semalam. Dan kalau boleh MU kena baiki terutamanya di bahagian pertahanan ketika situasi set pieces ataupun ketika situasi corner kick. Sebab corner kick tu MU nampak bermasalah lagi lah apabila mereka gagal untuk adapt ataupun cope dengan corner. Apabila semalam Liverpool ada beberapa peluang daripada corner untuk menjaringkan gol, nasib baiklah goalkeeper De Gea padu juga, dan juga ada save daripada Martinez. Tetapi sayang tewas juga melalui salah. So benda tu kena baikilah untuk MU. Dan kita masuk untuk Liverpool untuk game ni, antara kelemahan yang paling ketara adalah di bahagian tengah lah. Jordan Henderson, Elliot memang tak hidup, Milner pun tak hidup game ni, yang mana boleh dikatakan mereka agak struggle untuk create the game. Mereka tiada creativity, mereka lack of creativity, dan mereka pun kurang daripada distribute ball. Tapi daripada segi work rate, Milner dah bagus, tetapi untuk Henderson dan juga Elliot, mereka cepat kehilangan bola, dan mereka punya corak permainan pun agak kalang kabut, bagaikan tiada chemistry lah di bahagian tengah pasukan Liverpool. Yang kedua, apa yang menjadi punca masalah juga adalah di bahagian kanan dan juga bahagian tengah Liverpool di bahagian serangan, iaitu Firmino. Yang mana untuk perlawanan ni Firmino as a fast nine dia tidak menjadi. Bahkan ada satu ketika Klopp cuba menjadikan Firmino sebagai target man, tetapi Firmino masih lagi tak menjadi. So untuk perlawanan ni memang Firmino boleh dikatakan hilang dalam padang, hilang dalam radar, memang tak beberapa perform lah. Manakala untuk Salah, macam biasa saya cakap, sebab beliau dijaga dengan rapat oleh Malaysia. Manakala untuk Trent Alexander-Arnold pun beliau tak boleh nak berbuat banyak. Sebab apa? Sebab kawasan dia banyak kena exploit melalui counter attack yang dilakukan oleh pasukan MU. So dia tak boleh nak make offensive sangat. Ada masa je dia naik, ada masa dia kena cover di half space sahaja. So benda tu yang menjadi masalah kepada Liverpool yang kedua. Yang ketiga, masalah Liverpool juga adalah di bahagian fullback, yang mana untuk perlawanan ni kita boleh nampak lah yang Robertson dan juga Arnold memang tak ofensif. Mereka berdua boleh dikatakan diam game ni. Tak selalu, macam selalu kalau kita tengok Robertson naik, Arnold akan stay, Arnold naik, Robertson stay, ataupun dua-dua boleh naik kan. Tetapi untuk perlawanan ni Robertson diam sampai Klopp tukar lah bawa masuk Tsimikas kan. So benda tu memang saya pun tak, memang nampak lah yang defensif MU memang bagus. Secara logiknya MU bermain dengan pakai bah dan juga counter, dan itu adalah taktikal. Jadi taktikal mereka berhasil, and so tak boleh nak bagi alasan lah main pakai bah pun boleh menang apa semua. Tapi kena tahu MU boleh skor lebih pada 2, lebih pada 1 tu kira bukan pakai bah yang orang kata apa, bukan pakai bah yang saja-saja, tetapi nya pakai bah yang bijak dan juga pakai bah
daripada segi taktikal yang bagus. Jadi benda tu bagus lah. Benda tu memang tak hidup lah untuk fullback pasukan Liverpool. Dan untuk bahagian tengah Liverpool, Van Dijk dan juga Joe Gomez nampaknya satu duo yang tak berapa serasi. Van Dijk untuk game ni boleh dikatakan dia dirasuk roh Maguire, yang mana sampai Milner tegak dia, goyang badan dia. Apa hang dah jadi ni Van Dijk? Hang tu Van Dijk, hang bukan Maguire. Ingat kan. Sampai tahu tu lah Milner marah kat Van Dijk kan. So memang tak tahu nak kata lah, game ni memang Van Dijk kena bully dengan Martial, kena bully dengan Sancho, macam-macam lagi lah. So memang game ni Liverpool tak menjadi teruk. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.